Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So video kali ni lain sikit kita buat ini dalam mengenai Q&A bersama anda semua. So ini macam bilang orang cara aku untuk berinteraksi dengan lebih dekat bersama subscriber ataupun siapa-siapa yang meminati dan juga menonton SRTV ni. So kita boleh direct membuat conversation walaupun tidak secara bersemuka dan berbincang mengenai perkara-perkara mengenai bola dan juga di luar bola lah. So kamu boleh tanya apa-apa soalan saya. So untuk video pertama ni kira macam aku buat aku punya introduction lah, yang sesi ni aku akan wujudkan di dalam konten untuk channel aku. So terima kasih untuk yang telah mengantar soalan. So far aku dapat capture 4 soalan lah. Minta maaf mungkin ada yang ada bertanya soalan tapi aku tidak sempat capture soalan kamu. So minta maaf kalau soalan kamu tidak ada di dalam video ni. Pasal aku tersalah letak. Post ni aku letak di ruang community YouTube aku. So aku terletak availability untuk 24 hours saja. So selepas 24 hours post tu akan hilang. Itu aku tersilap pandang lah. So aku minta maaf. So again aku cuma sempat menangkap 4 pertanyaan saja untuk Q&A bersama SRTV itu bersama aku. Sesi ni khas untuk anda lah. So jom kita tengok soalan pertama. Okey, soalan ni berkaitan mengenai ramalan aku. So bukan saja ramalan main bola, JC pun kita perlu ramal juga. So menarik soalan ni, aku suka soalan ni. Pendapat aku, adakah next season punya JC Sabah akan cukup lawak? So kalau kita tengok beberapa season sebelum ni lah untuk koleksi jersey bola sepak Sabah, aku terus terang lah untuk season 2022 ni adalah merupakan satu design yang cukup unik dan memang lawa lah kerana dia mempunyai motif lokal atau motif Sabahan. Kalau kita tengok lebih dekat lah jenis jahitan ataupun anyaman kain tersebut. So aku rasa jersey Sabah FC akan datang, aku tak tahu tapi kuat hati aku mengatakan design akan datang dalam berbentuk retro. So kalau kamu cakap pasal retro ni, kamu cuba tengoklah jersey Sabah dari tahun 90-an, kemungkinan besar kita akan menuju ke situ. Design yang akan diintroduce untuk Sabah FC bagi tahun 2023. So far ada satu klub saja, Pulau Pinang so far telah membuat reveal untuk jersey 2023 diorang. Untuk klub-klub lain termasuk Sabah FC belum ada buat sebarang reveal lagi. Dan mengenai jenama, aku rasa Lotto akan terus mensponsor, kira begitulah, mensponsor baju Sabah FC bagi musim akan datang. Biasanya untuk design yang diberikan untuk tiap-tiap pasukan tu, ini ada aku terbaca daripada apa yang dikatakan oleh TMJ untuk design baju JDT akan datang. Biasanya manufacturer yang akan mempropose beberapa design yang akan diorang sediakan bagi musim-musim akan datang. So kalau klub tersebut bersetuju, mereka akan proceed dengan design tersebut lah. So Sabah ataupun mana-mana klub sendiri untuk menetapkan macam mana design yang diorang mahu, diorang tidak akan mendapat 100% kuasa lah untuk menetapkan macam mana design ataupun apa motif yang akan ada di dalam baju tu. So itu yang aku tahulah. Dan hopefully tak kisahlah apa-apa design sekalipun, tapi aku agak design tu akan retro design. Diharap warna yang diberikan untuk baju tersebut, tidak kira home, away ataupun third kit, menepati apa orang cakap, menepati warna untuk sesebuah klub tersebut. So menepati warna untuk Sabah FC. Kita tahu Sabah FC warna dia biru, putih dan juga merah. Itu yang pastilah. Hitam tu kira third ataupun secondary untuk warna asal kita. Aku tak mau macam ada season berapa tu kalau aku nak silap, baju warna merah tiba-tiba ada warna kuning. So macam tak sesuai lah kalau gitu. So itu untuk Syafiq Haikal lah. Syafiq Haikal, aku rasa itulah design yang mungkin akan ditampilkan bagi tahun musim hadapan, Liga musim hadapan. Kemungkinan besar akan berbentuk retro dan aku rasa memang pasti memang akan cantik lah. Soalan seterusnya datang daripada Lasius 70. Bertanyakan soalan mengenai siapa yang akan memakai jersey nombor 10 pada musim hadapan. Dan 2 soalan lah. Okey, 2 soalan kita terima lah. Siapa yang memakai jersey nombor 10 dan adakah Badrul dan Amri akan disambung kontrak?
Itu yang sempat aku capture. Kalau ada soalan di bawah dia lagi tu Lasius, aku minta maaf banyak. So aku akan jawab 2 soalan yang brother Lasius berikan lah. So untuk JC nombor 10 ni, okay, aku share dulu dengan kamu gambar untuk setakat ni update terkini di Wikipedia. Dia meliputi 2 lah, meliputi pemain yang masih lagi bersama dengan Sabah FC sekarang, tolak Nazirul Naim lah. Nazirul Naim tidak ada dalam list tu sudah. Dan nombor yang bakal mereka bawa. Kalau kita tengok dalam list tu tidak ada satu pemain pun yang akan memakai nombor 10. Pasal bagi aku personally, pendapat aku saja, nombor 10 ni macam dia memang keramat lah. Okay, nombor keramat. The best ever nombor 10 yang berada di Sabah FC. Again, ini adalah pendapat aku, adalah Scott Olerenshaw bagi tahun 90-an. Itu Scott telah memakai jersey itu bagi beberapa musim lah. Dan bukan calang-calang nih Scott Olerenshaw nih guys. So pernah digelar Raja Midas, semua yang disentuh akan menjadi emas. Itulah maksud Raja Midas tu. Dan satu lagi adalah merupakan satu striker yang cukup profilik pada zaman kegemilangan Sabah FC dan juga zaman kegemilangan beliau. Dan pernah juga menjadi 2 kali penjaring terbanyak kalau aku tak silap sewaktu bersama Sabah FC. So bagi siapa-siapa untuk memegang nombor 10 ni, bagi aku adalah merupakan satu tanggungjawab yang cukup besar lah. So mungkin orang tak berani atau mungkin Sabah FC mau menyimpan, masih mau menyimpan nombor 10 tu untuk memberi kepada pemain yang betul-betul layak. Soalan seterusnya, adakah Badrul dan Amri akan sambung kontrak? Setakat apa yang aku baca di artikel-artikel yang ada di Sabah Pen Fetch supporter untuk FB dan juga di Google Search, kuat mengatakan yang mereka akan kekal bersama Sabah FC bagi tahun akan datang, insyaAllah, kerana kepentingannya lah, kepentingan bagi aku of course kita untuk menjaga depth squad kita untuk di sesuatu position yang buat masa ni bagi aku memang agak lemah lagi, dikenakan lagi dengan jadual yang cukup padat kerana kita layak ke AFC. Dan seterusnya, pengalaman kedua-dua individu ni bagi aku cukup berguna untuk diguna pakai dan dipelajari oleh pemain-pemain senior squad Sabah FC dan of course untuk junior squad Sabah FC. Soalan seterusnya, soalan ketiga. Ingat kita ada 4 soalan saya. So daripada Kyo Hazard. So far yang bertanya ni memang orang yang kira macam orang yang kuat di dalam komuniti SRTV lah. Memang orang individu-individu ni selalu memberi komen di ruang komentar di video-video aku. So terima kasih so much guys kerana terus menyokong dan memberi support sama lah betul, dan meletakkan komen-komen anda di ruang-ruang komentar di bawah bagi mana-mana post yang telah aku lakukan di video aku. So soalannya ialah siapa favorite player tuan dalam skuad Sabah sekarang? Aku ingat soalannya walaupun dia separuh dan kalau tuan diberi kuasa untuk membuang seorang pemain, siapakah pemain tersebut? Bro, soalan kedua kau ni boleh bikin ni boleh bikin kena benci ni. Tapi tak apa, aku akan bagi jawapan aku juga. Untuk soalan pertama bro, of course tidak lain tidak bukan beliau telah diundi oleh skuad Sabah FC selaku player of the season bagi tahun 2022, iaitu Pak Tesu sendiri. Kerana aku punya personal opinion sekali lagi lah, kehadiran beliau dalam skuad Sabah FC adalah merupakan satu individu yang cukup bagus, mempunyai konsistensi permainan yang cukup bagus di beberapa musim yang telah beliau lalui bersama Sabah FC. Satu lagi aku suka Pak Tisu ni pasal dia boleh berkatakan versatile player. Dia juga defender, dia juga midfield, defensive midfield, dan dia juga antara player yang menjaringkan gol dan pemain yang mempunyai jaringan gol yang tertinggi di Sabah FC bagi musim lepas, bagi musim 2022. Dan beberapa jaringan beliau juga telah memberikan 3 mata yang berharga untuk Sabah FC, kerana kita tahu untuk beberapa perlawanan terakhir untuk Sabah FC sering ditembusi oleh pihak lawan dan beliau adalah merupakan individu yang membawa balik peluang Sabah untuk mengutip 3 mata, dan beliau juga pernah menjaringkan 1 gol tunggal, the only goal untuk Sabah FC yang membawa pulang 3 mata untuk Sabah. So itu adalah reason kenapa aku memilih Pak Tisu adalah selaku player yang terbaik
di dalam skuad Sabah FC buat masa ni. Dan untuk soalan kedua kau bro, kalau aku diberi kuasa untuk membuang pemain, siapakah pemain tersebut dalam Sabah FC yang ada sekarang ni? Okay, dia based on begini ya. Beberapa kali aku datang stadium dan juga beberapa kali player ni turun padang. So far, okay, aku tak cakap waktu aku berada di stadium tu, tapi aku so far dengar daripada penonton-penonton yang lain, dia akan menyebut nama individu ni yang mengatakan macam, ayah, kenapa kau begini ni? Kenapa kau turun ni? Kenapa pula kau masuk? Aduh, apa kau buat tu? Itu biasa penonton Sabah FC yang berada di sini makan cakap. Dan aku pun bersetuju pasal memang aku nampak gameplay dia untuk musim itulah, musim 2023. Aku dah cakap sekiranya dia terus bersama Sabah FC 2022 bersama Sabah FC. 2023 nanti sekiranya dia masih bersama Sabah FC, performance dia akan sama. Itu aku tak tahulah. Cuma apa yang aku cakap adalah berdasarkan performance beliau bagi tahun 2022 ni. Aku setuju dan aku pun kalau boleh janganlah kasih masuk dia ni, tapi kita faham tiap pemain perlu diberi minit permainan untuk bermain di padang, at least untuk mengekalkan stamina fizikal dan mungkin untuk memperbaiki corak permainan. Individu tersebut adalah Omaring Bachok guys. Kalau berada Omaring Bachok tengok video ni, aku minta maaf banyak-banyak bro. Again, itu berdasarkan prestasi musim lepas. InsyaAllah kalau kekal bersama Sabah FC, boleh diimprove lah permainan bagi tahun 2023 tu. Okay, itu saja. Minta maaf, aku nak mau komen lagi banyak. Berbahaya soalan tu. Dan soalan terakhir datang dari Haziq Daniel. Assalamualaikum bang. Bang rasa bagi tahun 2023 Sabah FC ada peluang untuk jadi juara atau something to do with AFC lah. Soalan seterusnya tu. So, aku jawab dulu AFC tu lah. So, performance Sabah FC untuk di Piala AFC, aku terus terang aku tidak mengharapkan Sabah akan macam apa, minta maaf sekali lagi awal-awal, ini adalah pendapat aku. Okay, jangan kamu marah, tapi kamu letak saya di ruang komentar di bawah. Aku tidak mengharapkan satu persembahan yang bagus untuk Sabah FC bagi persaingan AFC yang akan datang nanti. Cuma apa yang aku mau untuk Sabah FC dapat ataupun input yang dipelajari daripada AFC tersebut adalah melihat bagaimana klub-klub lain beraksi di AFC, membawa pulang kembali pengalaman yang berharga daripada match yang telah dilalui di AFC match nanti, dan juga mengimprovekan diri mengenai corak permainan, stamina, perlawanan, mentaliti untuk persediaan musim-musim yang akan datang bagi Sabah FC. So, performance Sabah FC again untuk AFC, aku jangka dan aku tidak mengharapkan satu persembahan yang bagus lah. So, aku tidak akan jangkakan kita akan mendapat keputusan yang bagus lah. Tapi kalau okey, Alhamdulillah. So, soalan seterusnya untuk Liga Super, juara bagi aku, again, pernah aku cakap di video sebelum ni juga, JDT adalah merupakan satu pasukan yang berada di level yang cukup berbeza jika dibandingkan dengan mana-mana klub sekalipun yang berada di Liga Super. Especially sekarang ni, kita tahu facilities diorang macam mana, financially diorang macam mana, quality, even pemilihan pemain mereka pun cukup berbeza dengan apa yang klub-klub lain telah terapkan di dalam pencarian ataupun persediaan skuad mereka lah. So, Sabah FC untuk musim hadapan aku rasa belum boleh untuk menjadi juara, tapi boleh menjadi pesaing yang hebat untuk JDT bagi musim-musim yang akan datang. Itu aku pasti. So, aku yakin kita akan berada dalam kelompok top 5 untuk saingan Liga akan datang dan juga berada di kalangan 3 terbaik di Liga Super nanti. InsyaAllah guys. So, okay, itu adalah 4 individu telah memberi beberapa soalan sewaktu aku menjemputlah mereka ataupun siapa-siapa kamu untuk memberi soalan. So, itu adalah 4 individu yang telah memberi respon untuk aku punya request. So, terima kasih again di atas respon yang telah anda berikan. Aku really appreciate lah sumbangan kamu. So, sekiranya again kalau kamu ada apa-apa soalan lagi,
kamu boleh letakkannya di ruang komentar di bawah, dan insyaAllah kalau sambutan yang bagus, aku akan meneruskan Q&A bersama SRTV. Fan tribute untuk anda sebagai salah satu cara aku menghargailah sumbangan anda, sokongan anda di sepanjang perjalanan video SRTV ini. So sehingga kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum.